وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'd. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ke atas kita semua, kita diberi ruang dan peluang oleh Allah untuk berada di saat-saat yang mubarak, yang memberi keberkatan kepada kita. Sehari demi sehari kita menungkah Ramadan. Akhirnya kita sampai 10 yang akhir Ramadan. Satu bulan yang dipanggil Sayyidus Syuhur, penghulu bagi semua bulan. Maknanya bulan yang terbaik di antara bulan-bulan sebelumnya, penuh dengan anugerah dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amalan-amalan kita dilipat gandakan oleh Allah. Dosa-dosa kita ditawarkan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syurga dibuka untuk kita umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samping itu juga Ramadan bertambah keberkatannya, kemuliaannya dengan diturunkan padanya kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran. Firman Allah taala, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia yang membezakan di antara manusia baik dan buruk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran sangat rapat dengan puasa Ramadan, sehingga Nabi SAW menyatakan as-siyam wal Quran yashfa'an. Puasa dan Al-Quran akan menjadi syafaat di akhirat kelak. Allah turunkan Al-Quran di saat kita diperintahkan berpuasa. Cukup cantik aturan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, siapa orang yang boleh menerima Al-Quran sebagai petunjuk. Tak lain dan tak bukan orang yang ada di dalam dirinya rasa takwa kepada Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa nak mencari keredaan Allah di dunia. Bagaimana kita sehari demi sehari kita berpuasa. Orang yang beginilah yang layak Quran berada di hati dia. Quran memerlukan wadah yang bersih, yang cantik, yang indah untuk Al-Quran berada di dalamnya. Itulah dia puasa. Yang kita lakukan sebenarnya ialah membentuk jiwa yang Quran boleh duduk dalam diri dia. Sebab tu ada ulama menyatakan bahawa Ramadan ini juga adalah sebuah madrasah, sebuah sekolah yang mendidik kita menjadi insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk Al-Quran berada di dalam diri dia. Madrasah Ramadan cukup cantik. Allah aturkan. Kalau kita renung, kita tengok kurikulum yang ada di dalam sekolah Ramadan ini sangat indah, sangat cantik.
Dia membentuk diri kita supaya bersih, supaya Al-Quran boleh hidup dalam diri kita. Allah firman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah difardukan ke atas orang-orang sebelum kamu. Untuk apa puasa ini? La'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Mari kita lihat antara keindahan madrasah Ramadan, menjana ketakwaan dalam diri kita, dengan diantaranya manhaj Ramadan itu sendiri meruntuhkan halangan yang ada dalam diri kita, yang kita tak boleh jadi orang yang bertakwa, yang mengikut Al-Quran. Takwa ni maksud dia secara umumnya buat apa yang Allah suka, tinggal apa yang Allah larang. Ini orang yang bertakwa. Ada satu lagi, dia buat hak Allah suruh, hak Allah tegah pun dia buat. Hak ni bukan takwa, hak ni orang panggil taqwa. Taqwa dia semua boleh, bihusu boleh, apa sebut boleh, taqwa subat boleh, semua boleh belakang. Kita tak mau jadi taqwa ni. Orang yang bertakwa, hidup dia hanya di atas landasan yang diasaskan oleh Al-Quran, menerima segala perintah Allah dan jauh daripada segala larangan Allah. Bagaimana madrasah Ramadan membentuk kita ke arah itu? Antaranya kalau kita renung, Ramadan meruntuhkan halangan-halangan yang kita tak boleh jadi orang yang bertakwa. Apakah halangannya? Antaranya, pertama, pengaruh dunia. Hak ni lah yang duk bagi kita jadi tokoh. Kalau silap kita menilai. Allah firman, innama amwalukum wa auladakum fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa auladukum fitnah. Dan sesungguhnya harta benda kamu, anak pinak kamu adalah fitnah, ujian. Walaupun dia saat yang sama dia sebagai satu keperluan maslahat hidup kita, kita duduk atas dunia. Tapi ada orang yang menjadikan dunia bukan alat untuk dia mencari keredaan Allah, tapi dijadikan matlamat. Hak ni yang menyebabkan hancur ketakwaan kita. Dunia yang bagaimana yang kita boleh berada di landasan takwa yang menurut Al-Quran. Dunia yang kita memimpin dia, bukan dunia yang memimpin kita. Sebab tu kita tengok sebulan Ramadan ajak kita, sebulan kan, kita makan ada masa dia, kita berhenti ada masa dia kan? Bang saja subuh kita stop. Walaupun makanan kita banyak, Allah bagi rezeki kat kita. Kita tak kan, orang bang dia tak boleh telan lah, tak boleh pergi lah. Makanan ada sampai ketat peti air tu. Bubuk kaji hari kemarin dulu baru ada lagi tu. Tapi siang hari Allah tak bagi kita makan, sampailah waktu berbuka baru boleh makan dan minum. Nampak Ramadan sedang ajak kita. Orang yang akan selamat daripada halangan dunia ini, iaitulah orang yang mentadbir dunia yang Allah bagi kat dia, bukan dunia yang mengatur hidup dia. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan, tuntutlah dunia dan letaklah dunia itu di tangan kamu, jangan di hati kamu. Cari dunia tak salah,
sebanyak mana pun, tapi letak di tangan, jangan letak di hati. Apa makna dunia letak di tangan? Yakni kita tuntut, kita cari dunia, kita yang atur dunia. Bila kita atur dunia, kerja-kerja takwa kita boleh junjung. Apa yang diperintah oleh Al-Quran kita boleh daulahkan dalam diri kita. Tapi bila letak di hati, maksud letak di hati, ketika itu dunia sedang atur kita. Dunia bila dia atur kita, tuan-tuan, kita takkan jumpa jalan ke masjid, duduk nampak jalan ke market dengan supermarket. Jalan masjid dia tak nampak, sebab dunia atur kita. Kita tak boleh pi jalan takwa, kita tak boleh pi jalan yang ditunjuk oleh Al-Quran, oleh kitab Allah Subhanahu wa taala. Ni saat ni Allah turun Al-Quran. Waktu saya kata tadi, puasa Ramadan dengan Al-Quran ada hubungan yang sangat rapat untuk kita menjadi jilul Quran al-farid, generasi Al-Quran yang unggul. Satu. Yang kedua, halangan takwa ialah hawa nafsu. Inna nafsa la amarakum bisu. Sesungguhnya nafsu ni, fitrah dia akan ajak kita buat benda yang bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan sifat orang yang bertakwa. Hawa nafsu, walaupun dia satu keperluan. Kita kalau tak ada nafsu pun tak boleh hidup, tak maju lah. Ni masjid, daripada masjid lama tu pergi jalan tu kan dulu ni jadi elok lah ni, sebab kita pakai ada nafsu. Kita punya kediaman, punya keluarga, punya kenderaan sebab ada nafsu. Maka dengan nafsu itu terbentuklah satu kehidupan. Cuba tak ada nafsu, perasan, jadi lugu mana kita? Mungkin tidur pukul 10, 11 tak tahu jalan atau pusing Tanjung sambil duk heret baju tak jalan. Tak pergi balik, tak ada apa. Ni yang kita kerja, kita atur sebab nafsu. Tapi di waktu yang sama dia macam dunia tadi juga, dia adalah ujian Allah kepada kita, nak tengok kita boleh jadi orang yang bertakwa ataupun tidak. Ramadan kita tengok lagi, kurikulum Ramadan cantik. Dalam sepanjang Ramadan ni kita hanya duk main, duk lawan nafsu ya. Duk lawan nafsu. Nafsu lapar, nafsu dahaga, nafsu letih, nafsu syahwat. Kenapa Allah haramkan suami isteri bersama di siang hari? Kan? Dia boleh membatalkan puasa. Sedangkan suami kita sah, isteri kita nikah sah, sorat nikah pun ada. Sorat nikah Pulau Pinang pun ada, sorat nikah siang pun ada. Tapi Allah haramkan. Kenapa? Ramadan mendidik kita menjadi orang yang menguruskan nafsunya, bukan nafsu yang mengurus dia. Yang ni kita kena tengok 19 hari dah hari ni, bagaimana terdidiknya kita, sifat kita, sikap kita terhadap dunia dan sikap kita terhadap nafsu yang ada dalam diri kita. Kena ada perhitungan. Jangan duk hitung nak raya berapa hari lagi, dekat dah baju raya kok tu. Ini lebih penting. Sebelum Ramadan berakhir, kita muhasabah supaya madrasah Ramadan dan Al-Quran yang kita temui sekali lagi dalam hidup kita ni, kita berjaya mendidik Ramadan, berjaya mengubah diri kita menjadi insan yang mulia di sisi Allah. Itu dua. Yang ketiga, halangan takwa ialah syaitanul jin. Syaitan daripada kalangan jin iblis. Hak ni lah duk bagi kita jadi tokoh ni tuan-tuan. Cukup je pandai dia.
Muslihat dia cukup pandai. Kata Nabi SAW, antara muslihat syaitan, dia hiasi segala benda yang baik supaya kita nampak tak seronok, tak syok, dan dihiasi benda-benda yang tak baik, yang nak merosakkan ketakwaan kita, supaya kita nampak syok, nampak seronok. Dia hiasi segala yang halal, kita nampak tak sedap, nampak tak seronok, dan dia hiasi segala yang haram, nampak seronok. Saya suka buat contoh. Cuba kita tengok dalam masalah sosial, lelaki-lelaki, perempuan, waktu mana yang seronok, syok sungguh-sungguh. Waktu haram, waktu tak nikah lagi, waktu berkawan, waktu cinta, waktu bertunang, Allah, waktu ni tuan-tuan, wai suku tu kalau boleh dua-dua nak duduk olahraga. Iblis dia hias. Tapi bila dah halal, dah kahwin halal, iblis angkat hiasan dia, jadi lagu mana? Jadi tengah-tengah kita lah kan, sampai bini naik motor pun tak sedap. Nak sedap ke mana? Atas seat tu duduk dua-dua orang macam batu nisan. Suami duduk depan, isteri duduk belakang. Bila dah halal, gitulah syaitan, benda yang tak baik dia hias. Sebab tu dalam surah Yasin Allah mengingatkan kita, innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Tengok bagaimana kurikulum Ramadan Allah hebat. Sebulan Allah bagi peluang kita hidup tanpa syaitan. Hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka, dan dirantai segala iblis dan syaitan. Allah punya tolong kita nak bagi syurga kat kita. Pintu syurga dibuka untuk kita mencarinya, memasukinya dengan ibadah puasa, dengan qiyam, dengan amalan-amalan tatawuk yang lain kita buat. Di samping tu pula neraka pula ditutup dengan ibadah puasa yang sebenar yang kita lakukan. Kita tak akan buat perkara-perkara yang akan memasukkan kita ke neraka Allah. Tak buat, tak mengata, tak mengopat, tak jaga puasa, tak buat maksiat. Kita bisa jumpa kawan-kawan kita puasa sama dengan kita, petang buka puasa dengan kita, malam tarawih. Tak tahu kita jumpa dia duduk beratok di kedai Pak nombor ekor puasa. Tak ada, patok panjang. Kawan puasa tua pula, dia potong pergi ke depan, dia cuit kawan depan ni, bagi pakcik dulu, pakcik puasa nak beli nombor. Tak gamak buat, sebab dia merosakkan puasa kita. Itu tutup pintu neraka. Dan yang ketiga, wasufidati syayatin, dirantai syaitan-syaitan. Kenapa Allah rantai syaitan ni? Kerana yang menghalang kita nak jadi orang yang mengikut Al-Quran, orang yang bertakwa kan, yang buat amalan-amalan nak boleh masuk syurga, ialah syaitan. Dia yang duk halang kita selama ni kan. Tengok puasa lain pada Ramadan, payah kita nak puasa sunat pun duk bertangga. Mai Ramadan boleh. Bulan lain isteri jenuh pujuk, mainlah bang kita puasa sama-sama, bang puasa sunat, kami puasa bayar. Dia boleh kata kat bini dia, hang siapa suruh hang tinggal, hang bayar, aku tak tinggal. Tapi mai Ramadan ni dia bangun sahur dulu. Masjid lagi tu juga. Belain Ramadan dengan bulan lain. Bulan lain adalah juga. Tapi mai Ramadan
ketat masjid surau. Nampak Allah tolong kita dengan dirantai syaitan kerana Allah nak bagi syurga kepada kita. Cuma terletak kat kita lah pula, kita nak tolong ke tak diri kita pula untuk dapat syurga yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebulan kita hidup tanpa syaitan. Ni dalam madrasah Ramadan ini yang mengganggu, yang menggugat ketakwaan kita selama ni. Dan yang keempat, halangan orang-orang yang bertakwa, kata ulama, ialah syaitanul ins, syaitan daripada kalangan manusia. Tuan-tuan, dalam masyarakat syaitan tak ada manusia, tapi dalam masyarakat manusia ada syaitan. Dia jadi dulu. Kita ni kadang-kadang duk jadi tokoh ni pasal kawan, pasal orang yang kita pilih untuk jadi teman, untuk jadi kawan kita. Sebab tu Nabi kata wa khulata'uhu salihin, orang yang bahagia, yang selamat ialah orang yang kawan-kawan dia orang-orang yang soleh. Ni tuan-tuan, kita boleh jadi orang masjid, orang kuliah. Pasal apa? Sebab kita berdamping dengan kawan-kawan yang wirid dia masjid kuliah, masjid kuliah. Masjid lah kita. Cuba pergi berkawan dengan kawan hak wirid dia, hak nyai betul, jahanam kita. Tengok bagaimana madrasah Ramadan mendidik kita. Sebulan puasa ini Allah fardukan secara pakej keseluruhan. Orang-orang yang beriman, tak kira yang tua, yang muda, yang kecil, yang besar, semua puasa. Dan kita pilih tak mana pun, kita akan berada di tengah-tengah orang yang berpuasa, mencari keredaan Allah. Duduk di rumah, keluarga kita puasa, kita pergi kerja, semua pakat puasa. Hak tak puasa pun dia buat puasa. Maknanya kita pilih di mana pun, kita duduk dalam environment, bi'ah orang-orang yang takutkan Allah. Nampak madrasah Ramadan ajak kita macam mana nak jadi orang yang takwa. Duduklah dalam persekitaran orang-orang yang takut kepada Allah. Selamat kita nimpat. Tu baru dekat tu 4 perkara dalam antara modul Ramadan, banyak lagi lah. Barulah Al-Quran itu boleh didaulahkan dalam diri kita. Apabila dunia tidak berjaya mengatur kita, apabila nafsu tidak berjaya kerah dan atok kita, apabila syaitan kita punya kekuatan untuk lawan dia, apabila kita berdamping dengan orang-orang yang hebat di sisi Allah, barulah diri kita merupakan wadah yang Al-Quran boleh duduk dalam diri kita. Jadi ini satu perhitungan kita perlu buat diri kita antara puasa dan cara puasa kita dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah penentu kebahagiaan sebenarnya. Penentu kebahagiaan kita bukan saja dunia tapi sampai akhirat ialah sejauh mana kita boleh istiqamah dan duduk di landasan yang betul yang dianjurkan oleh kitab Allah Al-Quran. Yang duk jadi kebincangan baik dalam rumah tangga, dalam masyarakat, punca dia tadi kita berpaling daripada ayat-ayat Allah, menjadikan nafsu sebagai ikutan, dunia sebagai matlamat. Dalam surah Taha ayat 124 Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّي لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Sadaqallahu azim. Kata Allah, wa man a'rada an zikri,
Siapa yang berpaling daripada peringatan aku, yakni Al-Quran yang Allah turunkan pada bulan Ramadan ini, berpaling, Quran kata halal bagi dia haram, Quran kata haram dia halal, Quran kata dosa bagi dia tak ada apa, duduk berpaling tu, tak betul dengan Quran. Maka bagi dia fa inna lahu ma'isyatan dhanka, bagi dia kehidupan dunia yang sempit. Sempit makna tak senang, bukan makna Tuhan berkecil dunia. Kita hidup di kediaman yang luas tapi kita rasa sempit. Kita duduk di dunia yang luas tapi kita rasa sempit. Sempit bukan dikecilkan saiz rumah atau dunia kita ni, tapi dengan problem, dengan masalah yang melanda, itu yang menyebabkan kita rasa sempit. Ada ahli keluarga kita yang bercanggah dengan Quran, kita hidup tak tenang dalam rumah tangga, baik suami, baik isteri, baik anak-anak. Dalam masyarakat pun lagu tu, apabila ada di kalangan masyarakat yang berhidup dia sentiasa berpaling daripada Al-Quran, Allah akan hukum kita menghadapi kesempitan, kesusahan. Macam-macam cara Allah boleh buat. Kita tengok beberapa tahun yang lalu Allah takdirkan kita menghadapi musibah COVID-19. Rasa sempit tuan-tuan, sempit. Walaupun kampung kita luas jarak dia apa semua, tapi yang boleh pergi dalam radius 10 km ya. 10 km. Pergi kot ni ada roadblock, pergi kot ni ada roadblock. Tak boleh apa, duduk melengung dulu. Tak larat makan sardin dah kita. Apa tahun waktu ni nampak dunia tetap luas, tapi Allah boleh buat bagi jadi sempit dengan musibah, dengan bala. Antara sebabnya ialah ayat tadi Allah sebut, siapa yang berpaling daripada peringatan aku, bagi dia kehidupan yang sempit. Sempit dengan kesusahan. Sebab kita nak atur sendiri hidup kita dengan dikuasai nafsu dan dunia, sedangkan kita ni Allah yang cipta. Bahagia sengsara Allah yang nak bagi. Sebab tu dia buat turun Al-Quran, sebab Allah yang mengetahui bagaimana kehidupan yang boleh memberi kebahagiaan kepada manusia, sebab Allah yang mencipta manusia. Macam kita beli kereta, kita akan dapat satu buku panduan lah, pakai macam-macam lah CD dan sebagainya. Satu panduan yang dibuat oleh mekanik motorcar, sebab dia aja yang tahu, dia yang cipta motorcar. Macam mana nak urus kereta kita, kita pun balik baca ikut panduan dia, selamat kereta kita. Tapi kalau kita tak mau baca, kita ikut suka kita, tempat dia suruh buah minyak hitam, kita pergi buah minyak nyok. Tempat buah macam cair brake tu, kita pergi buah ayak bateri. Dia kata power sikit, dia buat ikut suka dia. Apa jadi kereta kita? Jahanam. Lagu itulah dengan kehidupan kita ni, yang dicipta oleh Allah. Mekanik dia ialah Allah, yang tahu untuk menguruskan kehidupan kita supaya selamat di dunia dan akhirat ialah Allah. Itulah Al-Quran diturunkan. Diturunkan Al-Quran kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu Allah kata, siapa berpaling daripada peringatan aku, satu, dunia dia sempit, susah. Kita boleh duk cari pasal, tak jumpa-jumpa pasal apalah, ya apalah, tak cukup. Dengan rumah besar, harta banyak, kotor ni, tak senang-senang. Mari kita cek tengok, ada tak perkara-perkara yang bercanggah dengan kitab Allah yang berlaku dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat kita. Tu punca dia. Satu. Yang kedua kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma,
dan dihimpunkan dia di akhirat dalam keadaan buta. Orang yang berpaling pada Al-Quran, dia bangun-bangun di mahsyar Allah tak nampak, gelap, buta. Bila buta, dia pun rasa bimbang, rasa takut, sebab buta di akhirat tak sama dengan buta di dunia. Buta di dunia tak apa, kalau kita bawa tongkat putih tu, mai orang besar mana pun berhenti, bagi laluan. Nak semayang, ada kawan tolong heret tunjuk ni dia qiblat. Tapi kalau buta di akhirat, tak ada sebarang tangan seorang pun yang sanggup nak pimpin kita supaya selamat, melainkan dalam keadaan buta itu kaki dia hanya melangkah menuju neraka Allah. Bangkit buta, dia tanya Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ya Tuhan, kenapakah aku dibangkitkan pada hari ini, dihimpunkan pada hari ini dalam keadaan buta, sedangkan aku boleh melihat dulu atas dunia, boleh melihat, pasal apa sampai di akhirat ni buta? Allah jawab kat dia, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah dulu di dunia datang kepada engkau ayat-ayat kami, panasitaha, engkau lupa, buat lupa. Ayat suruh sembahyang dia lupa, ayat suruh keluar zakat lupa, ayat suruh puasa buat lupa. Wa kadzalikal yawma tunsa. Demikianlah pada hari ini engkau dilupakan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, jadikanlah Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Dan puasa ini dalam arti kata yang sebenar sebagai membentuk jiwa yang Al-Quran boleh hidup dalam diri kita. InsyaAllah kita akan ketemui kebahagiaan dunia dan akhirat yang sebenar. Al-Quran adalah penentu utama kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, baik kita berada di dunia yang sementara maupun di akhirat yang kekal abadi. Jadi itulah untuk renungan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada baiknya untuk diri saya dan tuan-tuan sebagai peringatan kita bersama, di samping kita mencari keredaan Allah di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.